orang Melayu dan Muslim, dan saya telah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Nabi Muhammad kau tu sebenarnya Allah kau tu, Islam kau tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral edisi yang terbaru, dan kita akan bersama dengan anda selama 30 minit. Dan hari ini kita akan memperkatakan tentang apa yang viral, yang saban hari semakin rancak bila kita ada social media. Dan tajuk kita pada minggu ini ialah mempersendakan agama. Mempersendakan agama. Adakah manusia itu logik akalnya sanggup mempersendakan agama? Bukan kata agama orang lain, tetapi agama mereka sendiri. Baik, untuk membicarakan tentang tajuk kita hari ini, mempersendakan agama, saya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Amirul Amin Maula Lokman Hakim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini lah Datuk. Ustaz semakin lama semakin handsome. Saya sebenarnya seronok tau dapat dengan Datuk lagi ni. Saya lagi seronok dapat bersama dengan ustaz-ustaz muda ni. Okey Ustaz, kita tengok sekarang saban hari bila kita cakap pasal benda-benda yang viral, kita mengutip cerita-cerita yang boleh kita memberikan manfaat kepada penonton-penonton kita ataupun masyarakat kita tentang apa kebaikan, apa keburukannya kan. Dan bila bercakap pasal Islam tu orang kata way of life ataupun dalam bahasa Arabnya minhajul hayah. Betul. Jadi dalam Islam itu dia ada adab dia. Dia ada adab dia. Kenapa hari ini orang sanggup mempersendakan agama sampai ke tahap yang tak masuk akal, sedangkan mereka itu juga hanya orang beragama Islam. Jadi maksud mempersendakan agama dalam Islam ni macam mana Ustaz sebenarnya? Baik Datuk dan juga kepada semua penonton Sembang Viral, Alhamdulillah kita bersama lagi pada musim yang baru dan kita bercakap satu topik yang cukup viral, yang menjadi polemik di kalangan masyarakat kita. Dan paling utama sekali bila kita sebut Datuk tentang mempersendakan agama, Al-Quran pun sebut benda ni, dan berlaku juga di zaman Nabi SAW, iaitu bagaimana keadaan kita memperolok, kita mengejek, kita menghina dan sampai satu tahap kita memperendahkan agama kita sendiri ataupun kita memperendah dan memperolokkan agama orang lain. Dan kedua-dua tindakan ini, mempersendakan agama kita, merendah-rendahkan agama orang lain, kedua-duanya adalah sangat-sangat ditolak dan sangat-sangat tak boleh diterima dalam kehidupan sebagai manusia yang bertamadun. Jadi Islam menolak perkara ini, maka Nabi pun melarang kita untuk duduk dalam komuniti yang saling mempersenda dan juga menghina Sebab agama. Sebab saya nak tanya dengan Ustaz, dulu budak-budak remaja yang selalu buat macam ni. Sekarang orang tua pun buat macam ni Ustaz. Kita tengok playback ni dulu. Islam. Kau Islam aja dajah santai. Bila kita masuk ke era revolusi kehidupan yang baru ni dengan adanya internet ni, makin menjadi-jadi. Sepatutnya makin matang. Okey, tadi soalan saya tadi, kalau dulu kita cakap orang budak-budak remaja. Budak-budak remaja yang suka bercakap pasal bernibat, dia orang, kita bercakap dia orang tak matang lah. Tapi sekarang ni orang tua yang dikatakan kubur dah panggil pun sanggup buat macam tu. Benda paling simple kita sebut lack of knowledge lah Datuk. Kekurangan dari sudut ilmu pengetahuan. Dan yang paling penting, kadang-kadang ada orang ni jenis overthinking. Bila bercakap pasal ketuhanan tu sampai satu tahap dia melepasi batas pemikiran nak berfikir pasal Tuhan, sehingga dia boleh pula jadi orang yang mengutuk Tuhan. Itu boleh jadi juga. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang berbalik kepada nilai ataupun taraf keilmuan yang berada di tempat kita. Kita tak boleh salahkan orang yang melakukan benda itu 100%, tapi ia juga berpunca daripada bentuk kita mendidik masyarakat. Oh, ini dah dikawan cakap kes ni kes berat. Tapi Ustaz, saya nak cakap pun saya kena cakap juga lah Ustaz. Teruskan Tok. Baru-baru ni ada satu tempat ni yang dia panggil club lah. Ya. Dan ada seorang perempuan ni, dia kata dia menghafal 15 juzuk Al-Quran. Lepas tu dia cakap macam tu, lepas tu tiba-tiba dia buka baju. Tempat yang kau buat komedi ni okey, tapi kau kaitkan dengan Al-Quran ni yang tak sedap ni. Aduh. So macam mana ni Ustaz ni? Sebab itulah saya kira jadi fenomena di negara kita. Semua orang bercakap dan kita tengok pun pihak kerajaan pun dah ambil tindakan, pihak penguasa agama pun dah ambil tindakan. Cuma kita nak jadikan sebagai pengajaran lah di kalangan kita.
yang mana apa yang berlaku ni boleh jadikan sebagai satu cabaran kepada kita yang sebenarnya masyarakat keturunan generasi kita berdepan dengan sesuatu yang tak enak untuk mereka lalui. Maknanya ada situasi ataupun individu yang boleh bercakap hal-hal agama dalam keadaan mereka tak tahu, mereka tak sedar, dan itu boleh menyebabkan, kita sebut tadi, tak senang duduk masyarakat. Sensitiviti itu orang kata boleh disentuh dalam apa jua keadaan. Jadi kalau undang-undang dah ada pun, tapi kalau masyarakat kita ni masih rasa macam alah benda tu boleh kita selesaikan dengan undang-undang je. Tapi kalau tak ada didikan, tak ada perhatian daripada semua pihak, jadi benda ni akan berleluasa dan berlaku lagi, Datuk. Tapi sebenarnya Ustaz kan, zaman dulu pun saya rasa benda ni dah berlaku. Memang dah ada. Banyak dah kan. Zaman jahil dulu dan sekarang sama. Tapi medium dia berbeza. Dulu tak ada social media. Betul. Jadi benda tu sesorok. Semua orang nampak. Sabar Ustaz, jangan jawab dulu. Kenapa? Sebab kita tengok playback ni Ustaz. Ada lagi? Tengok playback ni Ustaz. Saya buat ni. Apa benar hakikatnya kosong. Ya Tuhan jaga aku dari tak besok. Mungkin lompatnya hari ni elok, tapi kita lihat hari esok. Dah tengok playback. Ni dah saudara Aris Ramli. Salam. Handsome. Pakai songkok macam ni dengan janggut. Santai Ya. Tadi kita orang bincang pasal ni, pasal yang benda-benda yang viral baru-baru ni, orang mempersendakan agama dengan satu kelab apa semua tu. Kalau mungkin boleh cakap sikit pasal perkara ni. Kat rasa ramai tengah tertekan dengan hidup. Kalau kita reference the last case yang mamak kena pukul tu sebab dia hina kita punya prophet, peace be upon him. I feel like dia ada masalah mental. So kita pun kena lihat dari sudut masalah mental juga. Mungkin dia orang memang tak betul. Kalau kita lihat pun memang tak masuk akal. Sampai dia orang sanggup menghina agama sendiri tu. They're suffering with mental illness, and phone tu adalah platform untuk dia orang express dia orang punya masalah mental tu. Tapi kita nak bincang juga. Kadang-kadang ada orang mengambil tindakan macam brother tu sampai pecah muka dia kan. Pecah, keluar darah apa semua. Dan orang tak check dulu sama kalau betul lah dia ada masalah mental. Dia salah ke tak salah Ustaz dia menghina tu? Kalau dia ada masalah mental, kalau dari segi undang-undang perlukan kepada tak. Maksudnya dari segi agamanya. Maksudnya sebab kalau dia hilang akal, kalau dia hilang akal dalam keadaan dia tak sengaja, memang dia ada masalah macam tu, maka dia terlepaslah daripada kesalahan tu. Tapi bagaimana pula orang yang datang menghukum dia awal-awal tu? Sebab apa? Negara kita ada hukuman, ada undang-undang. Tapi orang tu datang, pecahkan muka dia, dan kalau kita dapat tahu yang sebenarnya dia memang ada masalah mental. Macam mana? Sebab tu dalam agama kita kena banyak sabar. Even apabila kita diuji, the first thing that we should do is always sabar. Sabar. But biasalah manusia ni kita ada emotions. Apabila kita nak berjuang untuk sesuatu, kita terus ambil tindakan untuk kutip dia ke pukul dia tu, bagi cap tu adalah tindakan yang salah. Betul. Kita sebenarnya patut ajar dari segi, if we talk about Islam, how to approach it in a very peaceful manner. Ada juga macam kita cakap dalam Islam tu kena ada akhlak. Tapi perbuatan orang yang menghukum tidak mengikut undang itu, adakah dia melanggar akhlak tu sebagai orang Islam? Sebab tu Datuk, saya sebut banyak kali, kita dalam keadaan nak memperjuangkan agama, jangan tunjukkan bahawa agama Islam ni agama yang ekstremis, agama yang ganas, agama yang radikal. Sebab itu apa yang dikeluarkan oleh Ketua Pendakwa Syar'i Kuala Lumpur tentang seorang perempuan, individu yang mengeluarkan kata-kata yang di kelab tu, dia kata paling utama setelah dijalankan undang-undang, kita kena jalankan pula proses takdib untuk mendidik dia, supaya Islam tak nampak kalau buat salah, belasah, pukul, tumpah darah. Ini bukan tunjuk ajar kita. Walaupun ketika itu ada rasa kurang sabar, marah, itu mungkin dah berlaku, jangan ulang balik. Jangan ulang lagi. Sebab kita tak akan tunjukkan keharmonian dalam beragama kepada orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam nampak macam ni, alamak, ganas ke? Mungkin dia takut nak mengutuk, menghina tu disebabkan kerana takut saja, tapi bukan kerana nada menghormati. Tapi tadi sebelum saya panggil Cap masuk, saya bercakap dengan Ustaz, mungkin sebenarnya benda ni dah berlaku dulu dah, tapi dulu tidak ada surat khabar. Ya, maksudnya surat khabar tu social media yang baru ni kan. Betul. Jadi maknanya kalau dulu kita nak dapat information pada surat khabar harus perdana saja, tapi sekarang dah ada social media. Jadi orang menggunakan social media ni untuk memberitahu kepada semua orang. Jadi benda tu dah jadi hebahan, dah jadi permainan netizen. Cap, itu yang berlaku, orang hina agama. Tapi saya nampak, saya tak tahu saya betul atau tidak, baru-baru ni orang pergi haji, ada orang scam, makcik simpan duit lama. Adakah ini juga penghinaan ke atas agama kita? Kerana itu termasuk dalam rukun Islam. Kita kembali selepas ini. Kita berehat sekejap.
Orang nak pergi haji pun kena tipu ke? Ustaz tak berani tembak ustaz, tapi ustaz ataupun ustazah berani tembak artis. Sebab artis tak pernah kacau ustaz. Orang tak boleh bayangkanlah, manusia biadab macam ni pun ada jugalah. Bagi Ain lah, kalau apa-apa kita buat lawak ke, apa-apa kita nak bercakap ke, especially dekat umum ke, kalau boleh jangan sentuh bab-bab ni sebenarnya. Sebab bab-bab ni bahaya. Kalau kita tengok daripada big perspektif dia, bangsa Mak Saleh ni pun, dia orang pun kutuk dia orang punya bangsa pun boleh tahan juga. Bila orang bukan Islam, dia mempersendakan agama Islam, kita anggap dia tak ada knowledge lah. Tapi bila orang Islam sendiri ni, itu jahil lah. Memainkan agama sendiri, bangsa sendiri tak setuju, memainkan agama lain pun Ain tak setuju. Jangan bawakan budaya yang di luar tu masuk ke Malaysia. Itu budaya yang kita tak patut contoh dan tak patut ambil bawa masuk. Sebab dia mencontohi budaya luar. Itu jadi macam ni. So nak melawak tapi dia ada had dia. Gunakanlah media sosial untuk sebarkan kebaikan, bukan keburukan. Nah, itu pandangan-pandangan selebriti tempatan. Masing-masing ada dia punya cara dia, buah fikiran dia tentang isu-isu yang berlaku sekarang. Alhamdulillah, semua orang respon kepadanya. Semua orang sebenarnya sayang agama tu. Saya tak pernah lagi jumpa orang tu dia kata, dia cakaplah dia perompak, dia pernah jadi perogol. Cuba tanya dia. Dia mengaku bahawa Allah tu ada, syurga dan neraka tu ada. Okey, Cap. Balik pada soalan saya yang tadi tu. Ini yang makcik simpan duit berpuluh-puluh tahun. Nak pergi haji, nak dapat pada ni haji apa semua, lepas tu kena scam dengan orang. Bagi saya itu juga mempersendakan agama dan memburukkan kita punya branding of Islam ke mata masyarakat yang bukan Islam, yang orang nak pergi haji pun kena tipu ke? It just shows that kita ni sebenarnya have not progress. Mindset orang Islam ni have not progress with time. Teknologi ni makin lama makin ngepak, tapi mindset orang kita ni either sangkut atau ke belakang. Sepatutnya kita fikir ni dah 2022. Betul. Sepatutnya tak perlu ada scam dalam Hajj. Kalau scam buat bisnes, Cap boleh faham lah. Kalau scam bab cinta, boleh faham lah. Ini tentang Hajj. 400 orang. Makes no sense. Makes no sense. Orang nak pergi menghadap Allah ni. Yes. Dan firman Allah dalam Al-Quran, datanglah engkau dengan sebanyak pasir pun dosa-dosa engkau aku akan ampunkan pada hari wukuf di Arafah nanti. Tapi akhirnya engkau sekat orang tu pergi sana. Aku tak boleh bayangkanlah, manusia biadab macam ni pun ada jugalah. Ustaz punya pandangan macam mana? Sama jugalah, kita sebutkan sesiapa pun mereka yang berjalan di atas kapasiti agama, mempergunakan nilai agama, mempergunakan ayat-ayat agama untuk tujuan pengkhianatan, penipuan, kezaliman, maka mereka ini sama juga satu tempat bersama dengan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kerana orang melakukan dosa besar itu apa dia? Orang yang melakukan kezaliman kepada manusia lain. Tak kiralah atas nama apa pun, pakaian apa pun, selagi mana dia berjalan untuk menggunakan agama menipu manusia lain, dia takkan selamat di dunia, takkan selamat dari akhirat kecuali bertaubat kepada Allah SWT. Adakah benda ni Ustaz sebenarnya berlaku hari ini serpihan daripada Dajjal? Ya. Kelakuan ni. Macam saya sebutkan tadi lah Datuk, benda ni berlaku sejak daripada Rasulullah SAW diutuskan, Nabi akhir zaman, dan benda ni akan makin lama makin rosak, makin lama makin, orang kata getting worse lah benda tu, apabila tidak ada mereka yang betul-betul ikhlas nak memperjuangkan agama. Maknanya memang betul lah. Nabi kata zaman akhir zaman ini adalah zaman fitnah. Zaman fitnah, zaman penipuan, zaman kezaliman. Lepas tu kita kena elakkan diri kita dengan cara macam mana? Dengan ilmu, dengan perkongsian yang seperti ini, supaya masyarakat, makcik-makcik, akak-akak kat rumah tu buka mata. Hari ni kita mudah sangat ditipu dengan segala macam perkara. Satu lagi ni Cap, macam contohnya bulan Ramadan lepas tu kutip dana untuk anak-anak yatim, tapi lepas tu dia dapat orang sumbangan-sumbangan, dia buat makan-makan dekat hotel. Kadang-kadang saya tanya dengan dia orang, kenapa kau nak pergi buat makan kat hotel? Hotel tu nak kena bayar lagi. Betul. Baik duit ni kau bagi kat budak-budak tu. Lepas tu satu lagi Cap, bila budak-budak tu nak dapat duit raya, kena beratur Cap, naik atas pentas, betul ambil gambar. Cap rasa macam mana? Ni dah jadi benda ni dah jadi satu culture in our society. Kita dah sebab tak ada siapa tembak dorang ni. Tak ada siapa berani tembak dorang ni. For me, it's from a top bottom punya perspektif. Kena bertanggungjawab untuk pemimpin and jaga and create a new blueprint for kemajuan Islam kat Malaysia. Kena ada research and development towards the how Islam move. Correct. Dalam keadaan sekarang. Satu dua yang buat menyebabkan semua. Bukan satu dua. Yalah, maksudnya segelintir yang buat menyebabkan majoriti tafiz-tafiz mendapat nama yang buruk. Yang betul-betul duduk, contohnya kita ada tafiz bawah Kementerian Agama kita, Darul Quran. Kita ada macam-macam lagi yayasan tafiz itu yang betul-betul yang ada KPI yang disebutkan oleh Cap tadi, akhirnya mendapat fitnah.
mendapat keburukan disebabkan orang yang buat benda macam ni. Sebab tu kita minta janganlah buat benda macam tu. Ustaz apa ni merogol anak murid. Every time I'm on social media, Cat always review siapa yang pertahankan atau berani tembak ustaz. Kebanyakan golongan kita ni, golongan apa tu? Ustaz. Ya. Tak berani tembak ustaz. Ustaz tak berani tembak ustaz, tapi ustaz ataupun ustazah berani tembak artis. Banyak je benda-benda besar tu yang kita buat dalam media sosial, yang kita sebutkan, kita pergi direct, kita cakap. Dan sebab apa? Sebab apa kita pun kena bercakap. Kita kena tegur juga sebab kita pun dapat nama buruk. Kan? Sebab kita dapat nama buruk. Kadang-kadang bila ustaz buat benda, the common phrase is, ni adalah ujian untuk ustaz. Tapi bila tu bukan ujian untuk dia juga. Ya. Faham tak? Beza. Padahalnya dua jenayah. Ujian. Kita break sekejap. Kita commercial break sekejap. Ujian adakah itu ujian ataupun kebodohan? Kembali selepas makin panas. Lagi baik orang yang buat jahat betul-betul kan. Kalau ustaz yang rogol tu nak kutip dia, sanggup like tumbuk sampai nak berdarah. Ambil video. Nah, kembali. Ujian atau kebodohan? Itu tadi kita berhenti kan? Okey, Cap. Ujian atau kebodohan? Kita semua diuji, but a lot of this case yang viral ni memang kebodohan lah. Tapi apa yang beza tentang, contoh, kalau ustaz yang rogol tu, kalau kita tengok comment section, banyak orang cerita, ni diuji. Sebab ustaz terlibat. Tapi apabila orang yang, contoh tu, mana dia, location yang mana, nak kutip dia, sanggup like tumbuk sampai nak berdarah. It's different feedback, tapi jenayah the same. Macam Cap cakap tadi, dia kebodohan. Ya, betul. Maknanya kau ada akal. Allah jadikan manusia tu ada akal untuk kau berfikir yang mana yang baik, mana yang buruk. So saya cakap, lagi baik orang yang buat jahat betul-betul kan. Betul. Dia tak ada bertopeng, dia tak mempersendakan agama. Itu yang Allah Ta'ala sebut, beza kalau orang yang tahu agama tapi dia buat benda yang jahat, dia tahu hukumannya lebih berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni ada netizen tanya. Ni bukan aku tanya. Netizen tanya ke media prima yang tanya? Tak, netizen tanya. Memang dia hantar itu hari kan. Netizen tanya, nampak kan? Jabatan netizen. Daripada Jabatan Netizen Malaysia. Apakah hukum orang Islam menonton rancangan Korea yang tidak menutup aurat? Adakah benda ni kena dengan mempersendakan agama? Okey, simple. Soalan saya mungkin Cap juga boleh jawab. Kalau ada orang tu, dia dapat tiket Justin Bieber lah contohnya. Dia dapat tiket BTS. Dia dapat beli tiket tu dia. Ambil video. Excited lah. Tapi pernah tak dia menangis kerana Rasulullah? Adakah itu juga mempersendakan? Padahal sepatutnya kita menangis itu dengan Rasulullah, kita menangis. Kita dengar dia dikutuk, dia dihina. Betul. Tapi adakah dua figura, yang ini figura kat bawah ni, yang figura ni atas tinggi melangit tetapi tak menangis tu? Saya jawab dengan satu hadis Nabi lah. Nabi sebut almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Di hari akhirat dia akan bersama dengan siapa yang dicintai. Jadi kita fikir balik, dengan siapa yang kita terlampau taksub, terlampau cinta, sehingga menyebabkan kadang-kadang kita lupa nanti di hari akhirat kita akan bersama dengan siapa. Jadi tak kiralah Justin Bieber ke siapa ke, artis ke, idola ke, ada limit dia. Ni sebelum Cap, kau pun boleh jawab ni Cap. Okey, ni datang dia bukan aku Okey, netizen bernama Amirul Rizal _10. Salam, dia katakan, Waalaikumsalam. Nak tanya bagaimana cara untuk kita terus istiqamah membuat perkara yang baik. Macam mana kita nak sentiasa nak buat perkara yang baik? Mungkin Cap. I believe kita sebagai manusia ni, kita sentiasa akan buat silap. Betul. Right? Kita tak boleh lari dari silap. Satu benda yang boleh motivate kita untuk sentiasa buat baik adalah apabila kita sentiasa ingat Tuhan, right? Sentiasa beribadah. InsyaAllah, the decisions you make are paling terbaik lah. That would be the best way. Ustaz, nak istiqamah ni? Nak istiqamah ni, dia satu benda yang susah lah. Sebab kita kena ada environment yang betul, kita kena ada circle yang baik. Dan yang paling penting, bila kita nak istiqamah ni mesti ada ujian, mesti ada gagal di tengah jalan. Tapi kena keep move on lah. Kena terus buat benda yang baik tadi. Jangan buat benda yang besar-besar, yang kecil-kecil je. Sebab yang kecil-kecil itulah akan menyebabkan benda besar kita mampu nak buat. Baik, terima kasih kepada netizen
yang hantar soalan-soalan, dan siapa-siapa yang nak hantar soalan lagi bolehlah kita ke IG kan, ke IG TV9 bertanya soalan, nanti minggu depan saya bacakan lagi. Berbalik kepada kita punya tajuk mempersendakan agama. Okey Ustaz, ada tak doa-doa yang dapat kita mengelak ni? Macam Nabi pesan, dia kata baca 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Betul. Dan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi untuk kita mengelak daripada Dajjal akan muncul. Sebab saya rasa apa yang berlaku sekarang ni nampak macam serpian-serpian Dajjal dah mula datang. Betul. Kan? Selain daripada tu ada doa-doa Ustaz. Yang pertama sekali, dalam kita nak mendepani akhir zaman, kita kena ada murabbi. Orang yang boleh menegur kita. Orang tu berani tegur kita dalam keadaan kita ni salah ke, dia berani tegur kita dan kita boleh menerima teguran daripada dia. Seorang yang ikhlas dalam kita melaksanakan agama, dia kena ada. Dan yang kedua, ayat yang paling pendek yang selalu diamalkan supaya hati kita ni duduk atas jalan agama. Kalaulah waktu tu kita ada benda-benda boleh nak menyebabkan kita tersalah cakap, sensitif dalam beragama, Allah Ta'ala lindung. Iaitu kita baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang memperbolak balikkan hati, yang memusing-musingkan perasaan jiwa kita ni, tolong tetapkan hati aku pada atas jalan agamamu dan juga pada ketaatanmu. Kita doa pada Allah hari-hari. Dan mungkin kita kadang mungkin tersasar kan, kita tak sedar, tengah syok tersasar, tapi Allah Ta'ala lindung. Mungkin ada orang tarik kita, jangan pergi kat situ. Tapi dengan asbab doa tadi, kita percaya, yakinlah Allah Ta'ala akan lindung kita. Adakah dengan mengurangkan kita punya masa, 24 jam tu, masa kita dengan social media tu, dapat kita hindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang mempersendakan agama ni? Boleh juga, sebab I feel social media ni adalah satu punca yang benda-benda mengarut viral, orang mengejar views, orang mengejar nak dapat perhatian. Dan itulah mempersendakan agama dan juga mempertahankan agama, satu dua benda yang berbeza. Betul. Kan, mempertahankan agama tu semestinya kita sebagai orang Islam, orang yang beragama lain juga dia mempertahankan agama dia, dan kita orang Islam tidak boleh menghina, mempersendakan agama lain. Itu dalam Quran. Setuju. Allah katakan. Setuju. Jadi maknanya apa yang kita bincangkan hari ini bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Apa yang kita bincangkan hari ini untuk kita buka minda kita, supaya kita juga prihatin, berwaspada dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita yang hari ini, dalam kehidupan revolusi 4.0, bukan lagi digital tetapi sudah masuk ke alam cyber dan juga robot. Okey, itulah yang kita bincangkan. Terima kasih Ustaz, terima kasih Cap kerana sudi bersama dengan saya, dan kepada anda penonton di rumah, terima kasih kerana sudi bersama dengan Sembang Viral selama 30 minit ini. Jumpa lagi anda minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Jumpa lagi, bye. But you won't listen. Mana lies, bawa lie. Big fella running like a dirty rat. Why? Benar, tipu, jangan cari. Tak ada tempat sorok from the one who's on the sky. You better go fix it.